Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi Tuan Haji Khairi bin Muhammad Nur, Pengetua SMK Padamidin, Puan Rahaida binti Ngah, Pegawai Perhubungan Sekolah Menengah Kebangsaan Padamidin, Tuan Haji Yusuf bin Ismail, YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Padamidin, Barisan Pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan Padamidin, guru-guru, AKP, ibu bapa, anak-anak pelajar yang saya kasihi, pengurusi majlis Ustaz Haji Zaid bin Daud. Pertama sekali kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana kita telah dapat hadir dalam satu majlis yang secara maya sekalipun, iaitu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan salam Maulidur Rasul. Mudah-mudahan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah dan kasih kita kepadanya membawa kepada kebaikan. Perkara pertama, mungkin kalau kita nak bincang dari sudut Nabi lahir bila, wafat bila, mati di mana, lahir di mana, bagaimana semuanya itu, saya yakin semuanya sudah mengetahui. Dan perkara ini sentiasa dibincangkan dari tahun ke tahun, dari semasa ke semasa. Sebut saja musim Maulidur Rasul, itulah yang biasa kita dengar. Saya akan fokuskan di sini beberapa poin untuk kita sama-sama tekuni, lebih-lebih lagi bila kita terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembelajaran, tugasan, perkhidmatan yang kita lakukan untuk kita faham dengan sebaiknya. Poin saya yang pertama adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kehendak Allah, berita gembira yang telah diberitakan sejak sekian lama, dan ini yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil mukaddimah ini kepada dua kisah. Satu kisah yang amat lama. Kisah yang pertama adalah raja di negeri Yaman. Dia datang bawa putera dia, kadang-kadang putera dia ganti dia, pergi meniaga sampai ke Syam. Biasanya mereka akan singgah di Madinah. Bila singgah di Madinah, cari bekalan makan minum air ni orang Madinah ni baik. Sejak dulu lagi orang Madinah ni baik. Jadi bila sudah singgah ni, mereka akan meneruskan perjalanan. Satu ketika anak raja ni bila sampai sini, dia tengok seorang perempuan Madinah. Orang tak tahu dia anak raja. Jadi cara mungkin tak apa kena, dia kasar. Penduduk Madinah yang rirah ni pergi bunuh. Apa lagi satu benda yang cukup besar, sampai kepada raja. Negeri Yaman tu bawa bala tentera pergi perang orang Madinah kerana puteranya meninggal. Zaman dulu perang siang hari, dia ada waktu. Janji esok nak perang pukul apa? Pukul 10 lah kata. Awal hangat kata 10.30 lah. Contohnya dia ada cara dia. Lepas tu letih petang, berhenti dulu, esok sambung pula. Sebab terlalu manual, tradisional perang, malam-malam tak nampak macam sekarang lain. Dia ni. Jadi setiap kali perang berlawan tu, waktu malam penduduk Madinah masak makanan, beri obat batang, hantar kepada musuh dia. Mula-mula tak berani makan sebab takut racun. Tengok-tengok lapar sangat, makan okey.
Esok perang lagi. Hak mati-matilah, hak cedera-cederalah. Makanan atar pula. Ni orang tak pernah berlaku dalam dunia buat kerja gitu ni. Atar pula makanan kepada mereka. Bila atar makanan, beri pula ubat-ubatan. Lusa dan 3 kali ni kawan ni pun termenung. Ni bangsa apa pelik sangat, kita perang bukan 3 tahun, banyak tahun dah. Tapi tak ada lagi buat macam ni. Kerana mereka ni mengamal agama Kristian, mereka tanya padri mereka, ni tempat apa ni pelik? Maka mereka pun cek lah, baca, tengok. Maka dapat satu putusan, ni tempat perpindahan Nabi akhir zaman. Allah. Dengan sebab itu, dia kata kita berdamai dengan orang ni, kita bina rumah. Supaya Nabi singgah rumah kita. Rumah yang Nabi singgah tu, akhirnya Nabi singgah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maknanya kisah tuan-tuan ratus tahun. Percaya dah, Rasulullah tak ada pun lagi. Begitu juga kisah Sutaih dengan Syekh yang kita tengok Ibn Hisham ada cerita. Jadi saya nak sebut, kedatangan Rasulullah SAW ni dinanti dan ditunggu oleh dulu lagi. Nabi Isa salah satu tugasannya wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia nak bagi berita gembira akan datang seorang rasul selepas aku, namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Itu tugasannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia datang, dia bawa Rasulullah sallallahu datang, tuan-tuan, kita tengok ditunggu oleh masyarakat dalam luar, semua pakat tunggu Rasulullah sallallahu. Kenapa tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dilahirkan, kerana dia manusia, satu-satunya manusia yang untuk memimpin alam dalam keadaan hebat seperti ini, Allah letakkan dia sifat luar biasa. Nombor 1, Rasulullah SAW dipekertikan dengan pekerti yang mulia sejak kecil lagi. Bukan buat-buat, memang itu yang dibuat. Maksiat dia tak pernah tengok. Kalau baca dalam sejarah masa muda tu, ada orang nak ajak, ada pesta lah di satu tempat, dia pergi. Siapa dekat tu, dia rasa mengantuk, dia pergi tidur, jaga-jaga selesai dah. Allah pelihara. Maknanya betul maksum dia, bukan maksum daripada orang tak boleh nak bunuh dia, tapi maksum juga Allah pelihara dia daripada maksiat, daripada perkara yang tidak molek, cacat dari segi apa yang dia buat ni. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diilmukan dia. Kita ilmu kasbi, Nabi ilmu wahbi. Apa makna wahbi? Maknanya kurniaan. Allah bagi. Kita ni belajar baru boleh pandai. Nabi ni ladun daripada Tuhan, min ladunna ilma, daripada Allah. Jadi bila ni sebab itu dalam surah Al-Alaq Allah kata Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhan kamu yang maha mulia dan Tuhan kamu. Maknanya ilmu Nabi ni dia beza dengan ilmu manusia. Ilmu Nabi ni Allah bagi kepada Nabi ni ilmu dia, di mana ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia tak macam ilmu manusia. Tuan-tuan nak bincang apa? Kalau kita nak bincang, kita akan tengok kenyataan Nabi tu betul. Akalan tak boleh terima, akhirnya boleh terima. Saya contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iza waqa'a az-zubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu summa yanzahu aw yatrahu fa inna fi ahadi janahi da wa fil akhar dawa." Kalau lalat masuk dalam minuman kamu,
kamu selam dia. Jangan lama sangat mati dia. Sudah kamu selam dia, kamu angkat buang. Dan air itu kamu boleh minum. Kerana lalat ni, satu sayap dia ada racun, satu sayap dia ada penawar. Jadi bila bergabung antara racun dengan penawar, dia akan jadi okey. Macam mana kita nak terima? Syekh Said Hawa dalam bukunya Ar-Rasul, dia telah sebut dapatan kajian di barat, kata silap di Jerman tahun 1950-an atau lebih sikit atau kurang sikit. Buat kajian, rupa-rupanya apa yang Nabi cakap tu benar. Apa yang Nabi kata tu benar. Apa yang Nabi sebut tu benar. Jadi faham tak kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tu memang benar. Memang begitulah keadaannya. Nabi cakap. Dunia masa tu tak ada nak terima. Ataupun zaman tu tak tahulah, zaman kita kaji, kita kata macam mana, macam ni. Tapi tu ilmu. Rasulullah SAW pernah orang datang kat dia, Nabi tanya, kamu nak tanya ke aku tu beri jawapan berdasarkan apa yang kamu nak tanya, yang kamu belum tanya. Dia kata kalau Rasulullah boleh beri jawab lagi bagus. Bila dia sebut macam tu, dia pun kata okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, ada pun soalan kamu yang pertama, soalan kamu yang kedua, soalan kamu yang ketiga, bab haji. Kamu melangkah ke daripada rumah nak pergi ke Mekah, kamu daripada begini, kamu daripada, dia sebut satu-satu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata aku bagi tahu jawapannya gini. Dia kata betul ya Rasulullah. Percaya. Ilmu. Rasulullah SAW dia bukan mengajar ilmu sahaja, tapi dia mengilmukan manusia. Maknanya ilmu tu sebati dalam hidup. Kita ni masalahnya banyak tahu, tetapi tak tahu macam mana nak implement. Nak tahu buat tu satu benda lain, tahu ilmu tu satu benda lain. Oh, kalau kita teori sedap, duduk sekejap je, sah gini. Cuba buat kali, bukan kali. Macam orang main bola lah. Orang yang paling tahunya orang duduk di luar tu, penonton tu. Orang jenis pada cakap kritik main. Nak tahu hebat dia, panggil dia, saruk baju bola, terus main. Tak gerak mana pun. Itu nak gambarkan tahu lain, tapi boleh buat ni lain. Tak semesti orang tahu dia boleh buat, tapi Nabi tahu boleh buat. Dan yang hebatnya, tahu boleh buat, berjaya dan tercemerlang. Itu tak ada orang. Tahu boleh buat tapi tak mesti berjaya. Nabi tahu boleh buat dan tunjuk satu contoh boleh berjaya. Tuan-tuan bayangkan dunia sekarang, siapa boleh perintah atas muka bumi 10 tahun, tapi boleh mentadbir hampir tak banyak pun sebagai cara sepertiga dunia selepas pada tu. Bila sebut perintah ni nak mendamaikan Arab ni, tak macam orang Melayu. Kabilahnya banyak, puaknya banyak, orang panggil apa ni, kaumnya banyak. Itu pun masing-masing dengan asabiyah satu. Nabi boleh beritahukan, Nabi tukar nama orang Madinah dengan Aus dan Khazraj kepada Ansar sahaja. Orang Mekah yang ada nama Bani Adi, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Bakar, Bani Khuza'ah, macam-macam Bani lagi, Nabi namakan Muhajirin sahaja. Dua-dua ni Allah namakan mukmin. Lalu Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Kan comel. Jadi yang ini kita akan rasa kagum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poin ketiga. Dia datang kota suci Madinah. Bila dia datang kota suci Madinah, dia nak buat apa?
Dia nak buat, nak sebuah negara dia kena ada perlembagaan. Tuan-tuan, orang nak buat perlembagaan ni bukan seorang, ramai orang kena buat. Dan tiap-tiap satu ketika, satu masa ada pindaan. Sebab tak berapa sesuai dah, gini-gini. Hak Nabi buat, piagam Madinah itu antara tercatat piagam yang teradil di dunia. Tak boleh nak digugat walaupun PBB, walaupun negara yang menjuarai demokrasi, tak boleh. Hebat. Nak kritik celah mana, tak dapat. Kanun nak buat undang-undang, kita tengok orang nak buat, nak gubah, nak masuk kamai payah. Tengok Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Undang-undang ni bukan buat. Bukan sekadar buat. Tapi sekadar mendisplaykan manusia jadi baik. Sebab itu kita kata kadar kecurian zaman Rasulullah paling sifar. Ada pensyariatan seperti perempuan Makhzumiyah. Orang berzina yang kena hukum 5 orang je zaman Nabi. 2 orang Yahudi, Imra'atu Unais, Ma'iz, dan apa nama ni adalah seorang lagi. Tu saja yang kena hukum. Tapi kesangnya orang curi tak ada curi dah. Hak yang kena hukum pun jadi baik dah. Zina tak ada dah. Semua pakat jadi baik. Maknanya undang-undang tu berhasil. Berjaya zaman Nabi. Nabi buat. Yang ini kita tengok kadar rasa keamanan, kebahagiaan. Dia dah negara dunia ni, dia akan tulis kadar rakyat rasa bahagia. Kadang-kadang rendah, kita nombor berapa tak tahu, saya tak tahu. Ada yang bahagia, senyum rakyat dia senyum. Tuan-tuan nak tahu orang senyum banyak kat mana? Dekat hospital bahagia, senyum kita senyum kita. Betul lah aku orang panggil macam tu. Tapi mereka ni bahagia, sama Nabi ni bahagia. Ada masalah, tapi kadang-kadang mereka ni tengok Rasulullah, mereka rasa senang. Sebab itu kita dah baca Tala'al Badru Alaina sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk zikir, duk selawat. Salah satunya kita kata apa? Marra'a wajhaka yas'an. Siapa yang tengok mukamu, dia akan rasa bahagia. Kita tengok muka menyampah, masya Allah, geram. Tengok Rasulullah lain. Ni luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Jadi bab perundangan Rasulullah berjaya. Kita ambil yang keempat pula. Rasulullah SAW bab ekonomi. Bila bab ekonomi, kita akan dapati Rasulullah SAW juga berjaya dengan baiknya. Macam mana ekonomi zaman Rasulullah SAW? Datang kota Madinah, ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan tahulah, pertama dengan riba tak boleh tinggal. Dengan alungnya, dengan ribanya, aci, angoh semua sekali ada lah. Itu satu. Dengan monopolinya ada. Penguasaan mutlak. Dan penggandaian, baca sejarah Ka'ab ibn Ashraf, apa yang dibuat Ka'ab ibn Ashraf ni kafir lah, Yahudi. Begitu juga yang lain tu macam mana, semuanya conquer. Orang Madinah jadi macam seolah-olah hamba kepada puak-puak Yahudi. Datang Rasulullah SAW. Bila datang Rasulullah SAW, Rasulullah boleh tukar. Daripada ekonomi dikuasai oleh Yahudi, ada tokoh-tokoh Islam. Salman, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Dia bukan sekadar tu. Dia boleh fight pula. Dia boleh beli telaga rumah, satu telaga yang milik Yahudi. Akhirnya orang Islam tak ada lagi berlaku krisis air. Allah bagi hijau. Sebab itu kita kata ekonomi akhirnya sistem riba dihapuskan. Dan dia menghidupkan ekonomi. Dia tengok ucapan sulung dia. Dia buat dapur ita'am. Wa ta'imut ta'am, beri makan orang. Sebab dia tahu kalau tak krisis kebuluran, lapar apa semua sekali, selesai, rakyat senang.
Jadi dari segi ekonomi Rasulullah amat cemerlang. Bahkan dapat barakat. Berkat tak berkat Madinah ni. Nabi, mulut Nabi. 1400 tahun dulu Nabi doa, ya Allah, jadikanlah satu cupak tempat lain seperti dua cupak di Madinah, atau segantang Madinah. Ganda. Mananya rezeki murah. Allah jadi. Madinah ni pelik. Tuan-tuan, kalau kita pergi zaman moden sekarang, zaman sekarang, kalau siapa pernah sampai Mekah, Madinah, boleh tengok, bawa kereta. Sampai di Mekah, dia ada tempat parking, mawakif, tempat parking bawah Mekah. Dekat-dekat Kaabah tu, bawah tu, dekat Masjid Haram tu, ada tempat parking. Mungkin bayar 10 riyal ke 20 riyal ke, bagi setiap 1 jam ke apa ke orang. Sebab nak parking tu payah kereta. Tuan-tuan tahu, di Madinah pun sama, tapi parking di Madinah sampai sekarang harganya mungkin RM1, RM2, berkali ganda tempat lain. Saya ingat dengan jalan Tukar Abdul Rahman, dengan Tukar Abdul Rahman lagi mahal. Pergi masuk kat Kapal Baru ke apa ke parkingnya, minta ni, dia kata sekali masuk RM5, tapi sekali tu jangan lama sangat, kata orang lain nak masuk pula. Contohnya lah, murah. Sampai sekarang orang tanya, kenapa kamu buat dasar ni? Kami teringat hadis ni. Tak apa, orang tanggung. Apa-apa pun ada orang tanggung. Seolah-olah sifat macam itu. Jadi Rasulullah dari segi ekonomi berjaya. Kita ambil yang kelima, Rasulullah SAW dalam pendidikan. Perang Badar sebagai jawapan. Orang yang tak boleh bayar duit sebab tak cukup duit, pandai baca, pandai menulis, kamu tak payah. Benda lain, kamu kena pastikan ajar 10 orang Madinah pandai baca, pandai menulis. Jadi ajar anak-anak, akhirnya pandai habis, tak ada buta huruf. Pendidikan dia buat daripada madrasah Rasulullah inilah. Kalau kita tengok, dia didik akhlak, dia didik adab, dia didik dengan ajar ilmu, semua praktikal. Bab sembahyang, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, solatlah macam mu tengok aku solat. Jadi praktikal. Jadi bila praktikal ni sahabat nampak boleh buat, okey. Bab haji, khuzu anni manasikakum, mu ambillah haji daripada aku. Jadi mereka tengok Nabi pada tahun 10 Hijrah buat haji, tengok cara Nabi, boleh buat, tengok. Nombor 3, ilmu, amal. Yang ketiga, bukan sekadar itu, tapi ilmu dan amal yang dilakukan itu ada unsur lain. Unsur ni jarang kita dapat belajar sangat, unsur ikhlas. Ikhlas. Jadi hak ni ikhlas, hak ni ikhlas, hak ni ikhlas. Tahap ikhlas dia luar biasa. Pertandingan sebenar bukan banyak. Okey, Syekh, mari kita pakai sedekah semua. Orang ni sedekah 200, hak ni 400, hak ni 800, hak ni 1000, hak ni 4000, hak ni 8000, hak ni 7000, hak ni 10000, hak ni. Tapi ada seorang hamba Allah RM10. Allah mungkin beri hak RM10 tu jauh lebih baik daripada hak lain. Sebab itu Nabi kata, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba. Kalaulah seorang kamu itu sedekah seperti bukit Uhud, jadi emas semua tu, dia sedekah suti bukit Uhud. Tapi tak boleh nak banding dengan sahabat aku yang sedekah sekadar secupak atau 2 cupak daripada gandum tadi. Macam mana kita nak faham? Hak ni secupak 2 cupak, kamu segunung emas, tapi hak ni lebih hebat lagi. Ikhlas. Hati. Kedua, kita sedekah segunung emas Uhud tu sebab kita ada 300 gunung. Bolehlah segunung. Sahabat Nabi ni
Dia ada banyak tu, dia sedekah banyak tu. Mana dia hebatlah. Jadi unsur seperti ini Nabi ajar. Nabi ajar akhlak. Dia mengakhlakkan manusia. Ihsani, insani, dua-dua ada. Hebat. Dan Rasulullah SAW yang luar biasa lagi, dia boleh bina transfer manusia daripada jahiliyah kepada Islamiah. Tuan-tuan tengok, kita duk mengajar orang dalam penjara, orang dalam agensi dadah, dalam apa nama semua sekali, orang ni orang daripada penjara, kita ajar dia keluar penjara, ada tak berapa persen yang tak akan masuk balik penjara, berapa persen yang jadi baik betul. Satu hari tu saya jadi mufti masa tu lah, ramai orang nak temu. Jadi masa tu di Kuala Lumpur, akhirnya satu appointment tu seorang tu masuk, saya pun duduk. Dia mula ucapannya, saya ni tu bekas banduang. Allah kata kasar lalu main, bekas banduang. Bila sebut macam tu, kata Tuan. Tapi dia ceritalah sebabnya. Saya tak cerita sensitif sangat. Lepas dia cerita tu, dia gambarkan macam mana suasana. Kita kalau sekali temu semua baik, tapi bila duduk berkali, duduk ramah, duduk tahu, kita akan tahu perangai sebenar. Oh, malu. Tengok. Jadi Nabi boleh transfer sahabat-sahabatnya daripada jahiliyah dengan perangai hak kecil-kecil je. Kadang-kadang silap cakap. Macam Abu Zar panggil kepada Bilal bin Rabah Al-Habashi, "Yabna Sauda, wahai anak kulit hitam." Bila berasa hati kita dengan Rasulullah. Rasulullah panggil Abu Zar, "Ayyartahu bi ummi." Mu kata ke dia ke mu hina dia dengan mak dia? Ya. Innaka fikam murul kal jahiliyah. Sesungguhnya pada kamu masih ada lagi saki-baki jahiliyah. Abu Zar pergi kat Bilal, letak pipi di atas tanah, mu pijak pipi kakimu atas pipi aku. Abu Zar ni orang putih, orang cerah kulit, orang comel, bukan bekas hamba. Sebab apa? Sebab Rasulullah ajak. Jadi akhirnya generasi sahabat ini yang Nabi didik dia dalam bahasa mudah, istilah pendidikan sekarang ni, kemenjadian. Memang bukan sekadar jadi sungguh lah, hebat sungguh. Ini Rasulullah. Hebatnya Rasulullah SAW, dia boleh kenal pribadi dan dia boleh kembangkan potensi pribadi, mengangkat kepada tahap yang terhebat. Dia kenal Khalid Al-Walid, maka dia tak suruhlah jadi tok imam, tok guru ngajar, tapi dia letakkan sebagai panglima perang dan berjaya sampai Rom pun takut. Dia dapat mengalahkan banyak. Kita tengok dia letak pula sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, pemimpin. Dia bina, dia develop. Akhirnya mereka menjadi pemimpin terulung, terbaik di dunia. Jadi bila kita tengok suasana seperti itu, kita faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keadaannya berbeza daripada orang lain. Jadi memang Rasulullah ni daripada sekecil-kecil perkara sampailah kepada pemerintahan besar, sampailah kepada bersosial, berkehidupan, bersahabat dan seumpamanya, semuanya termasuk dalam contoh qudwah dan uswah yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang saya naknya pada para guru, kepada sahabat-sahabat kita semua, yang paling penting dalam hidup adalah kita laksanakan tugas dengan sebaik, ikut
dipandukan dengan panduan Rasulullah SAW. Sebab itu Maulana Abil Hasan Ali Nadwi pernah kata, jika sekiranya kamu orang kaya, Rasulullah jadi ikutan kamu. Jika sekiranya kamu orang miskin, Rasulullah jadi idola kamu. Jika sekiranya kamu suami, Rasulullah jadi. Jika sekiranya kamu jadi pemimpin, Rasulullah juga jadi. Jika sekiranya kamu orang biasa, Rasulullah juga. Semua kita boleh Rasulullah ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita boleh ambil angle juzuk mana yang mana dalam tugasan kita yang kita ada kena mengena, menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan suri teladan kepada kita. Saya merasakan bahawa tanggungjawab pendidikan bukan satu tanggungjawab yang kecil. Tanggungjawab pendidikan dia mesti kena ada mampu untuk menyelesaikan, membentuk dan meninggikan akhlak pelajar kita sehingga buka pemikiran yang besar, sehingga berjaya menjadi orang yang benar-benar memberi manfaat kepada ummah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling baik memberi manfaat kepada orang lain. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.